sejahtera, bersama dengan saya Cikgu Ambrose. Hari ini kita akan review soalan 11 sehingga soalan 20. Mari kita tengok soalan 11. Rajah 7 menunjukkan sebuah satelit yang digunakan dalam sistem kedudukan sejagat GPS. Antara ciri-ciri satelit berikut yang manakah adalah benar? Jadi soalan ini adalah soalan yang straightforward, di mana soalan ini memerlukan pelajar untuk mengingat fakta yang ada dalam buku teks. Okey, jadi seperti yang cikgu sudah beritahu dalam video yang sebelum ini, soalan berbentuk fakta adalah banyak dikeluarkan dalam kertas satu. Jadi pelajar kena ingat, kena buat catatan, kena buat nota sendiri berkaitan dengan apa yang ada dalam buku teks itu. GPS adalah satelit, bukan geopogun. Okey, kerana kita tahu bahawa dia adalah satu benda yang global. Okey, di sini dia sudah beritahu, ada hint di situ merujuk kepada sesuatu yang global. Okey, global maksudnya melibatkan banyak tempat. So kalau melibatkan banyak tempat, maka kebiasaannya itu adalah satelit, bukan geopogun. Okey, so antara ciri-ciri satelit berikut yang manakah adalah benar? Tempoh orbit 24 jam di satelit geopogun, maka ini bukanlah jawapannya. Okey, berada dalam orbit yang lebih rendah daripada orbit bumi geopogun, yes. Ini adalah salah satu jawapannya. Okay, menunjukkan ciri-ciri bagi satelit bukan geopogun. Mengorbit bumi dalam arah yang sama, yang ini adalah untuk geopogun. Okay, maka bukanlah jawapannya. Sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama, macam yang cikgu beritahu tadi. Kalau global, maksudnya dia mesti berada pada tempat yang banyak, maka ini bukanlah jawapannya. Jadi jawapan yang betul adalah B. Soalan 12. Situasi manakah yang menunjukkan konsep keseimbangan terma? Baik, konsep keseimbangan terma, dua perkara ini yang pelajar kena ingat. Okey, kalau keseimbangan terma, pertama adalah suhu objek sama. Dua objek yang sedang bersentuhan terma, dua ataupun tiga lah mana-mana objek yang sedang bersentuhan, maka kalau berada dalam keseimbangan terma, suhu objek tersebut adalah sama. Pengaliran haba bersih adalah sifar. Okey, so ini adalah kata kunci yang kedua berkaitan dengan keseimbangan terma. Jadi situasi manakah yang menunjukkan keseimbangan terma? Maka kita kena tengok suhunya mestilah sama. Okey, suhunya mesti sama. Untuk A, jawapannya salah kerana suhunya tidak sama. Okey, untuk B pula, walaupun suhunya sama, tetapi ini bukanlah jawapannya kerana dalam situasi ini dia tidak bersentuh. Okey, bongkah pertama dengan bongkah kedua ini tidak bersentuhan secara terma. Okey, tidak bersentuhan secara terma. Okey, sebab dia mesti bersentuh. Kalau C, okey, C kita tengok termometer bersentuhan dengan air, dia adalah bersentuhan secara terma dan suhunya sama, maka jawapannya adalah C. Untuk D, kerana suhunya tak sama, maka bukanlah jawapannya. Okey, cikgu harap pelajar jelas di situ. Kita tengok soalan 13. Rajah menunjukkan sebuah radiator kereta. Okey, air digunakan sebagai ejen penyejuk dalam radiator. Baik, selain daripada air sebagai ejen penyejuk, radiator ini biasanya kita letak di hadapan kereta, di depan kereta. Okey, jarang kita letak radiator di belakang kereta lah. Okay, kerana apabila kita letak radiator di depan kereta, maka senanglah udara yang bergerak dengan cepat, bergerak dengan pantas untuk meniupkan udara panas itu keluar daripada radiator ataupun enjin. Jadi itulah sebabnya kenapa radiator ini biasanya kita letak di depan, bukan di belakang. Okey. Jadi dalam situasi ini, kenapa air digunakan sebagai ejen penyejuk? Sebab utamanya adalah muatan haba tentu air yang tinggi. Jadi pilihan jawapan adalah A atau C. Maka B kita reject. Okey, B dengan D kita reject. Jadi apakah sebabnya? Dia menyerap haba dengan lebih banyak. Okey, dan kita tahu bahawa nilai teori bagi muatan haba tentu adalah 4200
J per kg per degree Celsius. Maksudnya di sini untuk 1 kilogram air, suhu akan naik sebanyak 1 darjah Celsius dan menyerap haba sebanyak 4200 Joule haba. Okey, jadi dia menyerap haba yang banyak tetapi suhunya meningkat dengan sedikit. Okey, sebab kita tidak mahu enjin kita panas. Jadi sebab itulah kenaikan suhunya haruslah rendah. Okey. Jadi kita serap lebih banyak haba supaya suhu itu rendah. Kita tidak mahu dia cepat serap haba sahaja. Okey, kita tidak mahu dia cepat serap haba sahaja, tapi reasonnya utama adalah supaya dia lebih banyak haba yang terserap dan lepas tu suhu enjin pun kekal rendah. Jadi A ni kita tidak prefer, maka jawapannya adalah C. Okey, jawapannya adalah C. Soalan 14. Okey, soalan 14 masih berkaitan dengan haba. Rajah menunjukkan ketebalan ais yang dipanaskan menggunakan pemanas elektrik ataupun pemanas rendam berkuasa 50 watt selama 60 saat. Okey. Jadi soalan adalah hitung jisim ais yang melebur. Okey, baik. Dalam situasi ini pelajar kena ingat, okey, kata dia punya konsepnya adalah yang pelajar selalu tak nampak adalah tenaga elektrik berubah menjadi tenaga haba. Okey. Tenaga elektrik berubah menjadi tenaga haba. Dan tenaga elektrik, untuk tenaga elektrik walaupun belajar di tingkatan 4, sebenarnya tenaga elektrik ditekankan lebih banyak dalam tingkatan 5, tapi pelajar sudah didedahkan dengan lebih awal. Untuk tenaga elektrik formulanya adalah E sama dengan PT. Untuk tenaga haba adalah sama dengan E sama dengan iaitu kalau dalam situasi ini dia melibatkan peleburan, maka dia adalah ML. Okey. Tenaga haba kita ada dua jenis dalam chapter ini, dalam bab ini. Satu adalah E sama dengan MC perubahan suhu, MC theta. Kalau ini sekiranya ada melibatkan suhu berubah. Okey, suhu berubah. Kalau E sama dengan ML, ini melibatkan suhu tetap. Bila masa suhu tetap iaitu semasa peleburan, pembekuan, kondensasi dan juga pendidihan, penyejatan, itu semua. Okey, jadi dalam situasi ini tidak ada suhu berubah, maka kita akan pakai ML. Jadi tenaga elektrik adalah E sama dengan PT, tenaga haba adalah E sama dengan ML. Oleh kerana kita andaikan tiada haba hilang ke persekitaran, okey, tiada haba hilang ke persekitaran dan digunakan sepenuhnya untuk meleburkan ais, maka kita jadikan sebagai PT sama dengan ML. Okey, dengan syarat kita andaikan semua tenaga elektrik yang kita supply itu digunakan untuk mencairkan ais ataupun digunakan sebagai tenaga haba. Maksudnya tidak ada haba yang hilang ke persekitaran. Okay. Jadi power tadi, kuasa adalah 50 watt. Masa kita adalah 60 saat. Okay. Dan jisim yang kita kena hitung. Okay, yang kita kena hitung. Dan nilai L sudah diberi, iaitu haba pendam tentu pelakuran bagi ais. So 3.3 darab 10 kuasa 5. Okey, jadi bila dalam situasi ini maka mudahlah untuk dihitung jisim bagi ais yang melebur dalam situasi ini adalah, kalau kita tengok 5 darab 6 adalah 3000 bahagi dengan 3.3 darab 10 kuasa 5. Okey. 0.00909 kg, iaitu jawapannya adalah B. Alright, itu adalah cara buat dan penerangannya. Okey, harap murid-murid faham apa yang cikgu terangkan. Kita beralih kepada soalan
15. Okey, masih juga berkaitan dengan haba. Rajah menunjukkan keadaan belon sebelum dan selepas kelalang berisi air dipanaskan. Antara berikut yang manakah menerangkan situasi ini? Baik, kalau pelajar kita belajar tentang hukum gas, ada 3 jenis hukum gas. Hukum Boyle, hukum Charles dan hukum Gay-Lussac. Okey. Jadi ketiga-tiga hukum ini selalunya murid kadang-kadang confuse. Okey, bila diberi satu situasi macam ini, dia pun tak sure hukum apa yang terlibat di sini. Dia confuse hukum apa yang terlibat. Baik, perkara pertama yang pelajar kena tengok dalam gambar rajah, sekiranya situasi itu tidak melibatkan sebarang perubahan suhu. Okey, contohnya tidak dipanaskan, tidak ada siang dan malam yang panas, tidak ada pembakaran berlaku. Okey, jadi itu adalah automatic hukum Boyle. Okey, hukum Boyle. Murid kena ingat tu. Okey, hukum Boyle. Hukum Boyle tiada perubahan suhu. Okey, hukum Boyle. Untuk hukum Charles, macam mana kita nak bezakan hukum Charles dan hukum Gay-Lussac? Selalunya pelajar confuse. Dia tengok itu sebagai hukum tekanan ke ataupun hukum Charles. Hukum Charles adalah sekiranya isi padu berubah. Itu pelajar kena tengok dahulu. Okey, sekiranya tiada perubahan suhu, itu adalah hukum Boyle. Lepas tu kalau isi padu berubah pula, itu adalah hukum Charles. Sekiranya isi padu kekal, bentuk tak berubah, itu memang hukum Gay-Lussac. Dalam situasi ini, dalam situasi ini kita tengok bila kita buat analisis ada melibatkan pemanasan, maka bukanlah hukum Boyle. Okey, bukanlah hukum Boyle. Dan kita tengok isi padunya mula-mula kempis, lepas tu selepas dipanaskan dia jadi kembang. Maka ini adalah sebenarnya melibatkan hukum Charles, bukannya hukum Gay-Lussac. Okey. Jadi pelajar kena ingat macam mana cara nak menentukan hukum yang terlibat. Jadi soalannya adalah antara berikut yang manakah menerangkan situasi ini? Isi padu udara dalam kelalang, yes, of course bertambah. Okey, dia mengembangkan, mengembang. Okey, mengembang. Jadi untuk B dengan D kita reject. Okey, B dengan D kita reject. Suhu udara dalam kelalang, okey, disebabkan dia dipanaskan. Dipanaskan maka suhunya adalah bertambah. Kita panaskan, suhunya bertambah, maka ini sudah reject. Maksudnya jawapan A pun kita reject. Maka jawapan yang betul adalah C. Okey, dan tekanan udara of course dia adalah malar. Jadi itu adalah cara nak menentukannya, sebab selalunya pelajar confuse hukum Charles ke hukum Gay-Lussac. Cikgu sudah bagi tips tadi macam mana cara nak tengok situasi itu. Okey, soalan 16 adalah soalan tentang gelombang. Okey, ini dinamakan sebagai buttons pendulum. Dan apa fungsi button pendulum ini adalah untuk mengkaji resonance. Okey, resonance. Digunakan untuk mengkaji resonance. Resonance akan berlaku sekiranya dengan syarat yang pertama, talinya mesti adalah sama panjang. Okey, kita ayunkan Y, dia sama panjang dengan L. Resonans akan berlaku sekiranya tali pendulum itu sama panjang. Jadi apabila resonans berlaku, maka akan berayun dengan amplitude yang paling besar ataupun maksimum. Kita tengok soalannya. Apakah konsep fizik yang terlibat? Yes, this one cikgu sudah beritahu tadi. Automatic adalah resonance. Okey, resonance. Interference, bila masa interference berlaku, sekiranya melibatkan dua gelombang bertemu, itu adalah interference. Okey, pelembapan sekiranya tinggi ataupun tenaga, sekiranya amplitude ataupun tenaga gelombang berkurang. Ini adalah pelembapan. Okey, dan pelembapan ini pelajar sering keliru
Okey, dia ingat ayunan, bila ayunannya semakin kecil, ramai pelajar fikir bahawa kelajuannya yang berkurang. Okey, tetapi salah. Semasa pelembapan, tenaganya berkurang. Pelembapan macam kita lah, kenapa kita slow buat kerja, kenapa kita buat kerja dengan perlahan, macam pelembapan lah, lembab ni kenapa? Mungkin tenaganya berkurang, tak makan, semua tu. Pembelawan pula, situasi pembelawan sekiranya melibatkan celah, celah ataupun halangan. Okey, ada halangan. Sekiranya gelombang itu melalui pada satu celah ataupun dia akan bertembung dengan satu halangan. Jadi itu adalah pembelawan. Fenomena-fenomena ini murid harus tahu bagi setiap fenomena ini, kerana kadang-kadang dia sampai 2 ataupun 3 soalan keluar dalam SPM. Okey, confirm ada soalan yang tanya tentang fenomena ini. Okey, harap murid-murid buat catatan. Rajah 12 menunjukkan seorang peluncur bergerak menghampiri pantai. Peluncur itu mendapati bahawa gelombang bergerak daripada kawasan dalam ke kawasan cetek. Jarak di antara dua puncak gelombang air berturutan semakin dekat, disebabkan oleh fenomena pembiasan gelombang. Okey, ini fenomenanya adalah pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang pula berlaku sekiranya dia ada 3 situasi, iaitu kalau situasinya melibatkan gelombang air, gelombang cahaya dan juga gelombang bunyi. Dalam situasi ini adalah pembiasan gelombang bunyi, dan pembiasan berlaku kerana terdapat perubahan halaju gelombang. Perubahan halaju gelombang ini ada punca dia. Apakah penyebab perubahan halaju gelombang ini? Halaju gelombang berubah untuk situasi air biasanya melibatkan kawasan yang dalam dan juga kawasan yang cetek. Okey, mari kita buat catatan sedikit. Okey, perubahan halaju gelombang, pembiasan Okey, pembiasan ini terhasil apabila pembiasan ini berlaku kerana perubahan halaju gelombang. Okey, perubahan halaju gelombang ini yang berlaku. Dan kenapa halajunya berubah? Ada 3 situasi. Okey, ada 3 situasi. Kita tengok satu persatu. Situasi pertama, kalau dia adalah melibatkan gelombang air. Okey, kalau gelombang air, halaju berubah sekiranya melibatkan kawasan dalam dan kawasan yang cetek. Okey, melibatkan kawasan yang dalam dan juga kawasan yang cetek Okey, ini adalah untuk gelombang air. Dan yang kedua, kalau dia adalah melibatkan gelombang cahaya. Untuk gelombang cahaya, biasanya faktor halaju gelombang itu berubah disebabkan oleh ketumpatan optik medium. Ini faktor dia. Okey, faktor dia, ketumpatan optik medium. Dan yang ketiga, iaitu melibatkan gelombang bunyi. Okey, gelombang bunyi adalah ada beberapa. Yang pertama, kalau gelombang bunyi adalah jenis medium. Okey, contohnya pepejal, cecair ataupun gas. Okey, jenis medium. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya melibatkan suhu udara. Okey, ini untuk situasi udara lah. Okey, jadi suhu yang panas, suhu yang tinggi, suhu yang rendah. Jadi ini adalah punca-punca kenapa terdapatnya perubahan halaju gelombang. Okey, boleh buat catatan kalau nak buat catatan. Jadi soalannya kita nak tengok, apakah kuantiti fizik yang menyebabkan pembiasan gelombang berlaku? Nah, okey, tadi cikgu sudah beritahu apakah penyebabnya, iaitu kedalaman
air. Jadi jawapannya adalah ini. Okey, perubahan hal laju disebabkan oleh kawasan yang cetek, kawasan yang dalam. Kawasan yang cetek, kawasan yang dalam, ataupun dengan kata lain dipengaruhi oleh kedalaman air. Untuk frekuensi gelombang, pelajar kena ingat frekuensi gelombang adalah berdasarkan sumber. Berdasarkan sumber, dan selalunya frekuensi gelombang bagi semua fenomena adalah sama. Kena ingat selalunya frekuensi bagi semua fenomena adalah sama. Ini adalah pelajar kena ingat. Jarang kita ubah ubah frekuensi. Amplitude gelombang, amplitude gelombang selalunya berkaitan dengan tenaga. Berkaitan dengan tenaga. Amplitude gelombang maksudnya ketinggian gelombang. Kalau gelombang tu makin tinggi, tinggilah tenaga dia. Kalau gelombang tu rendah, rendahlah tenaga dia. Panjang gelombang. Dalam situasi ini, kalau kita tengok, panjang gelombangnya berubah daripada kawasan yang dalam ke kawasan yang cetek. Tetapi panjang gelombang bukanlah jawapannya, kerana panjang gelombang ini bukan penyebab bagi pembiasan. Bukan penyebab, tetapi panjang gelombang ini adalah kesan bagi pembiasan gelombang. Kesan. Ini adalah merupakan kesan pembiasan gelombang, tetapi bukan penyebab. Jadi apakah penyebabnya pembiasan gelombang? Iaitu kedalaman air. Maka jawapannya adalah D. Ini jawapannya D. Soalan 18, kita tengok soalan 18. Ini adalah berkaitan dengan interference. Sudah dinyatakan di sini corak interference. Rajah menunjukkan corak interference yang terbentuk apabila menggunakan sumber cahaya biru dalam eksperimen Dwi-celah Yang. Kita tengok soalannya. Apakah yang akan berlaku pada bilangan pinggir gelap atas skrin sekiranya jarak pemisah Dwi-celah yang lebih besar digunakan? Maksudnya di sini, kawasan A ini adalah semakin besar. Maka apa yang berlaku kepada kawasan X di sini? Itu adalah maksud soalannya. Untuk kita nak lihat hubungan antara A dengan X, maka kita kena lihat lagi formula yang digunakan dalam yang melibatkan interference, iaitu lambda sama dengan AX over D. Ini adalah formula yang selalu digunakan untuk menghitung fenomena interference. Hubungan antara A dengan X, oleh kerana A dengan X ini adalah berada pada side yang sama, sisi yang sama, jadi kita tak boleh nak tengok apakah hubungan antara A dengan X sebab dia berada pada side yang sama. Maksud cikgu, A dengan X ni dua-dua berada di sebelah kanan. Untuk kita nak lihat hubungan antara dua kuantiti, dia mesti satu berada di kiri, satu berada di kanan. Jadi kita kena pindahkan, sama ada kita nak pindahkan A ataupun X. Kalau nak pindahkan A pun boleh, maka akan tinggal X bagi D. Ataupun kita boleh buat, kita pindahkan X, maka tinggal A bagi D. Baik, dalam situasi ini pelajar tengok, murid-murid tengok hubungan ini. Kita nak tengok hubungan antara A dengan X. A berada di bawah, X berada di atas. Jadi inilah yang dinamakan sebagai berkadar songsang. Maka hubungan A berkadar songsang dengan X. Berkadar songsang hubungannya berkadar songsang. Hubungan antara A dengan X ini, A berkadar songsang dengan X. Berkadar songsang. Jadi apabila A, sebab soalannya adalah apa yang berlaku sekiranya A meningkat, bertambah. Kalau berkadar songsang, maksudnya nilai X ini akan berkurang. Maka jawapannya adalah B. Soalan 19. Rajah menunjukkan sebuah kanta cembung. Yang ini sudah masuk pada bahagian bab 6 tingkatan 4. Menunjukkan kanta cembung yang digunakan dalam sebuah teleskop astronomi
jarak fokus kanta objektif dan kanta mata masing-masing adalah FO dan FE, manakala L adalah jarak di antara dua kanta tersebut, kanta objektif, kanta mata. Antara berikut pasangan manakah yang betul untuk penerangannya? Okey. Selalunya adalah L sama dengan FO tambah dengan FE. Okey, FO tambah dengan FE. Itu adalah dalam situasi pelarasan normal. Jadi kalau kita tengok di sini, hanya inilah yang betul. Okey, FO tambah FE. Jadi apa sebabnya? Untuk menghasilkan imej akhir yang paling tajam dan paling cerah. Jadi jawapannya adalah C. Ingat situasinya, pelarasan normal ini adalah untuk teleskop sahaja. Untuk teleskop sahaja. Rajah manakah A, B, C, D ini menunjukkan takrifan sudut genting C dengan betul apabila cahaya merambat melalui dua medium berbeza ketepatan. Baik, ini melibatkan sudut genting, ataupun lebih di bawah topik pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh. Jadi pantulan dalam penuh, dia mesti cahaya merambat daripada keadaan yang tumpat ke kurang tumpat. Dia mesti cahaya merambat dari medium lebih tumpat ke kurang tumpat. Jadi ini adalah perkara pertama yang kita kena cari. Kita tengok satu persatu dahulu. A, cahaya merambat daripada tumpat ke kurang tumpat. Maksudnya dia sedang menuju ke arah kurang tumpat, maka ini adalah betul. Situasinya betul. B, kurang tumpat ke tumpat, salah. Tumpat ke kurang tumpat, betul. Dan D pula salah. Baik. Jadi kita sudah reject pilihan jawapan B dengan D. Antara A dengan C, kita nak tengok sudut genting. Sudut genting, kalau kita tengok definisi bagi sudut genting, apakah definisi bagi sudut genting? Sudut genting bermaksud sudut tuju ketika sudut biasan sama dengan 90 darjah. Di manakah sudut biasan? Di manakah sudut biasan? Sudut biasan adalah berada di kawasan kurang tumpat. Kalau kita tengok di sini, angle ini, kalau kita tengok angle di sini, angle normal dengan sinar biasan, sudut ini sudah melebihi 90 darjah, sudah lebih daripada 90 darjah. Maka ini sudah salah. Kerana sudut genting tadi, kita nak tengok sudut genting, mesti sudut biasan, bukan biasa. Ini adalah sudut biasan. Sudut biasan. Sudut biasan adalah 90 darjah. Right. Jadi untuk situasi C pula, barulah kita nampak sudut di antara normal dan juga sinar biasan, dia adalah 90 darjah. Maka jawapan yang tepat adalah C. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Kalau video ini bermanfaat, mintalah komen untuk like, komen, subscribe dan share lah. Terima kasih untuk hari ini.